Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajar-pelajar, guru-guru, ibu bapa dan sesiapa sahaja yang menyaksikan tuition online Perlis Mengaji fasa kelima. Bersama saya CYT ataupun Cikgu Hayati binti Arifin daripada SMK Syed Alwi untuk ekonomi STPM hari ini 16 bulan 6 tahun 2020, iaitu untuk tajuk proses peganda dan proses penciptaan kredit. Okay, sebelum kita mula, ingin diberitahu kepada para pelajar objektif PDPC hari ini, iaitu yang pertama mentakrif pengganda dan penciptaan kredit. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, merumus pengganda wang dan pengganda penciptaan kredit. Okay, yang ketiga, secara berjadual, iaitu pelajar-pelajar dapat menghurai proses pengganda dan juga pelajar-pelajar dapat menghurai proses penciptaan kredit. Okey, dan yang keempat, iaitu menjelaskan had-had proses penciptaan kredit. Okey, 4 perkara tersebut yang kita akan pelajari sekejap lagi satu persatu. Okey, sebelum kita mula, terlebih dahulu seperti biasa, jika bersama dengan cikgu, kalau di sekolah ataupun di mana-mana dalam suatu majlis, cikgu akan mulakan dengan membaca doa lah untuk pelajar-pelajar. Maksudnya sama-sama kita baca doa. Okay, dengan bacaan doa tadi, moga pelajar-pelajar dapat menuntut ilmu dipermudahkan oleh Allah. Okey, seperti biasa, cikgu mulakan dengan soalan. Daripada soalan, kita akan belajar. Okey, soalan STPM 2008, soalan bahagian C, iaitu soalan 10. Apakah yang dimaksudkan dengan peganda? Okay, apa maksud peganda? Okay, dengan menggunakan contoh berangka, jelaskan faktor yang menentukan saiz peganda dalam sesebuah ekonomi 2 sektor, 4 markah. Dan soalan B, dengan menggunakan jadual, huraikan bagaimana proses pegandaan yang berlaku apabila pelaburan meningkat. Maknanya soalan kat sini dia nak maksud peganda dan juga menggunakan jadual, pelajar perlu menghurai. Okay, kita bergerak satu persatu. Okey, maksud peganda. Okey, pelajar-pelajar boleh merujuk untuk yang hari ini ada pelajar yang menggunakan buku Oxford, iaitu pengarang dia Sabariah Ali. Kalau peganda boleh rujuk muka surat 105. Kalau buku Ilmu Bakti, iaitu pengarang dia Faith Lim, boleh rujuk muka surat 44. Bagi tajuk peganda lah. Dan kalau untuk tajuk proses penciptaan kredit, sekejap lagi cikgu bagi tahu siap-siap untuk buku Sabariah Ali boleh rujuk muka surat 165. Dan kalau untuk buku Ilmu Bakti pula muka surat 76. Dia tajuk peganda dengan tajuk proses penciptaan kredit ni dia duduk dalam 2 bab yang berbeza, iaitu bab 3 dan juga bab 4. Tapi lebih kurang
konsep yang berbeza, cara kita belajar lebih kurang sama. Nah, maksudnya pelajar ikut cara cikgu ajar hari ini. Okey, maksud peganda. Okey, peganda ialah satu ukuran berapa kali ganda pendapatan negara keseimbangan berubah apabila mana-mana komponen perbelanjaan agregat berubah. Maknanya kata kunci kat sini, pelajar ingat dua perkara. Tiga perkara. Satu, ingat berapa kali ganda. Sebab dia kata peganda. Peganda ni maksudnya berapa kali ganda. Okey, yang kedua, ingat pendapatan negara. Maksudnya pendapatan negara tu berubah akibat daripada komponen perbelanjaan agregat. Jadi tiga perkara perlu ingat. Berapa kali ganda, pendapatan negara berubah akibat dia komponen perbelanjaan agregat. Okey, katakanlah jika peganda pelaburan, komponen dia katakanlah pelaburan. Cikgu ambil contoh kat sini pelaburan. Okey, ia merujuk kepada satu ukuran berapa kali ganda pendapatan negara keseimbangan berubah apabila berlaku perubahan dalam jumlah pelaburan. Okey, bila dia kata peganda pelaburan, maksudnya pelajar-pelajar tulis perkataan pendapatan negara bertambah ataupun berubah akibat daripada perubahan pelaburan. Okey, faktor-faktor yang menentukan saiz peganda. Untuk tajuk peganda ni, dia ada faktor-faktor. Dan soalan peperiksaan pernah keluar tentang faktor-faktor yang menentukan saiz peganda. Dia ada dua. Okey, yang pertama, kecenderungan mengguna sud ataupun MPC. Yang kedua, semakin besar MPC, semakin besar nilai peganda. Okey, rumus peganda. Macam dekat sini, cikgu guna formula K sama dengan perubahan Y bahagi dengan perubahan Y. Ada setengah buku dia tak pakai K, dia pakai M pun boleh juga. M sama juga perubahan Y bahagi dengan perubahan I. Ataupun K sama juga 1/1 tolak MPC. Maksudnya 1 tolak kecenderungan mengguna sud. Ataupun K sama juga 1/1 tolak MPS. Okey, proses peganda. Nak buat proses peganda, ingat pelajar-pelajar dia kena ada dua. Okey, satu kena bagi andaian, mesti ada pelaburan. Sebab cikgu ambil contoh di sini ialah contoh pelaburan, iaitu pelaburan sebanyak 100 juta. Okey, yang kedua mesti ada MPC. MPC yang diberikan iaitu 0.8. Bermakna 80% daripada pendapatan negara akan dibelanjakan. Okey, kita buat jadual. Jadual ni buat 4 kolom. Kolom yang pertama, pelajar-pelajar tulis peringkat peganda. Kolom yang kedua, tambahan pendapatan. Kolom yang ketiga, tambahan penggunaan. Kolom yang keempat, tambahan pelaburan. Okey, peringkat yang pertama. Peringkat yang pertama, pelaburan. Pelaburan 100 juta. Jadi bila ada firma datang melabur dekat negara kita, jadi ia memberi pendapatan kepada negara kita. Jadi pendapatan tu kita masuk dalam kolom tambahan pendapatan. Banyak mana? 100 juta. Okey, 100 juta dekat peringkat pertama tu kita letak 100 juta. Okey, daripada 100 juta tu berapa yang dibelanjakan? Belanjakan tu ialah C. Maknanya sebanyak 0.8. Banyak mana kalau kita kira 80. Jadi 80 akan dibelanjakan. Bila 80 dibelanjakan, daripada 100 pendapatan, kita tolak dengan 80, jadi baki dia ialah 20. 20 ni akan disimpan ataupun saving. Tabungan akan disimpan. Okey, kita bergerak pula pada peringkat kedua. Peringkat kedua, kita ambil dekat penggunaan yang 80 tadi. Okey, penggunaan yang 80 ni akan dibelanjakan, masuk dalam pasaran, dalam urusan jual beli. Jadi bila masuk dalam urusan jual beli semua, dia akan memberi pendapatan, aliran kepada pendapatan negara, jadi sebanyak 80. 80 yang dibelanjakan ni akan masuk dalam peringkat yang kedua sebagai pendapatan. Okey, pendapatan, tambahan pendapatan ialah 80 juta. 80 juta ni pula akan dibelanjakan sebanyak 0.8. Banyak mana? 64. Jadi balance ataupun baki daripada jumlah pendapatan kita tolak dengan jumlah perbelanjaan, jadi ialah sebanyak 16 akan disimpan ataupun ditabungkan. Okey, proses ini akan berterusan sampai habis. Okey, cikgu tunjuk dekat sini pula ada 4 peringkat. Okey, katakanlah soalan dia minta jumlahkan 4 peringkat. Jadi pelajar-pelajar kena jumlahkan 4 peringkat. Ataupun soalan minta pelajar-pelajar jumlahkan 3 peringkat. Jadi campurlah 3 peringkat.
cikgu tunjuk dekat sini 4 peringkat. Makna pelajar-pelajar jumlahkan tambahan pendapatan tu 4 peringkat. Jadi kita dapat 295.20. Okey. Kalau untuk yang tambahan C pula, kalau 4 peringkat yang warna putih tu jumlahkan. Jadi kita campurlah semua. Tu kalau dia kata jumlahkan 4 peringkat. Atau ikut soalan, kalau dia kata 2 peringkat ataupun 3 peringkat. Kat sini 4 peringkat nah. Okey, tambahan C iaitu sebanyak, cikgu ulang balik, tambahan C iaitu 236.16 juta RM juta. Okey, tambahan untuk tabungan pula 59.04 juta. Okey, itu ikut yang peringkat. Okey, tapi kalau dia minta katakanlah jumlah ikut soalan katalah dia nak jumlah keseluruhan. Kalau jumlah keseluruhan kita perlu darab dengan peganda. Peganda yang di awal tadi cikgu bagi tahu formula dia ialah 1/1 tolak MPC. Mana MPC dia ialah 0.8. Jadi kalau 1/1 tolak 0.8, jadi kita akan dapat 1 bahagi 0.2. Jadi kalau 1 bahagi 0.2 maknanya peganda ialah 5. Jadi kalau jumlah, ni cikgu terang siap-siap awal-awal sebenarnya slide cikgu di belakang sekali lagi ada lagi cara dia. Maknanya pelajar-pelajar akan ingat kali kedua lah. Ni kali pertama cikgu terang cara umum, sekali lagi cikgu akan bergerak satu persatu. Jadi kalau tambahan pendapatan, maknanya kita ambil ganda tadi cikgu sebut 5 kan. Jadi kalau 5, kita darablah dengan hak yang awal. Yang awal tu tambahan pendapatan hak awal-awal yang dibawa masuk tu, pelaburan tu 100 juta. Jadi 100 juta kita darab dengan 5. Jadi kita dapatlah 500. RM 500. RM 500 juta. Okey, kalau untuk tambahan C pula jumlah, kita ambil yang tambahan penggunaan yang awal 80 kita kali dengan 5, kita dapat 400. Okey, kalau tambahan C pula ambil yang awal 20 kita kali dengan 5 kita dapat 100. Okey boleh faham Okey, kalau tak faham cikgu akan bergerak satu persatu. Ni cikgu ulang balik andaian, bila buat proses berganda kena ada andaian, kena ada duit. Kalau soalan bagi kita ambil yang soalan, kalau soalan tak bagi kita bagi contoh kita. Duit dia banyak mana yang dibawa masuk 100 juta, MPC dia 0.8. Okey, tahap 1 kita bagi tahu pelaburan dia bertambah 100 juta. Masuk dia pendapatan meningkat 100 juta. Jadi MPC dia 0.8. Jadi berapa yang dia kena simpan? RM 80 juta. Jadi berapa yang dia kena belanjakan? 80 juta. Dan berapa yang dia kena simpan? 20 juta. Ini penerangan kali kedua untuk pelajar-pelajar. Okey, kalau tahap kedua pula, pertambahan perbelanjaan yang cikgu bagi tahu tadi hak 80 tadi. 80 tadi dibelanjakan. Bila dibelanjakan, kemudian banyak mana? Ikut MPC 0.8. 80 juta tadi minta maaf 80 juta tadi pendapatan. Kemudian dibelanjakan. Bila dibelanjakan banyak mana? RM 64 juta. Daripada 64 juta tu berapa pula yang disimpan? 16 juta. Okey ni tahap yang kedua. Okey, kita tak payah cerita sampai semua tahap. Tahap 1, 2, 3, 4 kita nak cerita semua. Jadi kita akan cerita benda tu macam berulang-ulang. Jadi cikgu cerita kat sini cukup setakat tahap 2. Jadi last kali kita boleh sebut proses ini berterusan. Akhirnya pendapatan negara meningkat menjadi RM 500. Macam mana dapat? Iaitu 5 kali dengan RM 100. Penggunaan pun meningkat RM 100. Macam mana? Kita tunjuk kat sini dalam huraian kita. Iaitu 5 kali dengan RM 80 juta. Dan tabungan pun meningkat RM 100 juta. Iaitu asal dia 20. Kemudian kita kali dengan 5, kita dapat 100 juta. Ini dalam huraian. Okey, rumusannya. Proses peganda menyebabkan Y, C dan S meningkat sebanyak 5 kali ganda. Kalau ikut daripada awal lah. Itu proses peganda. Maksudnya proses peganda kena ada andaian, perlu ada jadual dan huraian. Okey, seterusnya kita bergerak kepada soalan yang berkaitan dengan tajuk peganda. Okey, soalan STPM 2013, soalan A, soalan 9. Okey, jika kecenderungan menabung sud dalam ekonomi dua sektor, dia bagi 0.2Y. Itu menabung sud.
Kalau ikut formula tadi yang awal, cikgu bagi formula peganda dia ialah 1 bahagi 1 tolak MPC. MPC ni maksudnya kecenderungan mengguna sud. Tapi di soalan ni dia bagi menabung sud. Kalau menabung sud 0.2 bermakna mengguna sud ialah 0.8. Kita kena tolak lah. Sebab semua 1, dia kena tolak 0.2, jadi mengguna sud ialah 0.8. Okey, maka pertambahan pelaburan sebanyak 200 juta akan menyebabkan pendapatan negara meningkat sebanyak berapa? Pelajar-pelajar boleh kira nah. Jadi kalau formula dia, kita kena pakai formula peganda, iaitu 1/1 tolak MPC. MPC dia berapa? 0.8. Sebab bukan 0.2 nah. Sebab 0.2 tu menabung sud. Dia nak mengguna sud. Jadi 1 bahagi 1 tolak 0.8. Jadi kita dapat 5. Okey, 5 ni kita kali dengan 200. Nah, kita kali dengan 200. Okey, jawapan dia ialah 1000 juta. Nah, itu yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok soalan STPM 2015, soalan A iaitu soalan 7. Andaikan tingkat keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi 9,500 juta dan kecenderungan menabung sud 0.25. Dia bagi menabung sud. Jadi kita kena cari mengguna sud. Sebab formula peganda, cikgu tunjuk kat tu cara kira nah. 1/1 tolak MPC. Iaitu 1 kita bahagi dengan 1 tolak 0.75. Sebab itulah MPC-nya. Sebab soalan bagi menabung 0.25. Jadi kita kena cari mengguna sud. Jadi kita dapat jawapan dia, peganda dia ialah 4. Jadi 4 kita kali dengan keseimbangan pendapatan negara yang asal 9,500. Jadi kita dapat jawapan dia iaitu RM 11,500 juta. Iaitu untuk pendapatan yang baru. Okey, seterusnya kita bergerak kepada tajuk yang kedua iaitu penciptaan kredit. Okey, sama juga dengan proses peganda tadi. Kalau peganda tadi dia ada andaian. Jadi proses penciptaan kredit pun dia kena ada andaian. Nah, yang kedua proses penciptaan kredit, kita akan masuk sistem satu bank dan dia ada juga sistem banyak bank, tapi cikgu sekali lagi cikgu akan tunjuk yang sistem banyak bank. Akan ada perhitungan peganda wang. Kalau tadi ada peganda hak biasa tadi, yang ni ada peganda proses penciptaan kredit, peganda wang tapi yang proses penciptaan kredit. Akan ada penciptaan kredit, akan ada jumlah reserve yang akan dihitung nanti, jumlah deposit, jumlah penawaran wang, dan tajuk yang keempat pelajar-pelajar akan belajar iaitu had proses penciptaan kredit. Okey, apa dia proses penciptaan kredit? Tadi proses peganda. Peganda maksudnya pendapatan berubah kesan daripada perubahan dalam perbelanjaan agregat. Ataupun kita ambil contoh tadi pelaburan. Okey, kalau penciptaan kredit pula, bank perdagangan dia menerima deposit semasa daripada orang ramai dan menggunakan deposit ni untuk mewujudkan lebih banyak deposit semasa. Maksudnya deposit asal dia akan cipta bagi banyak lagi deposit semasa. Tu maksud dia penciptaan kredit. Okey, seperti biasa kita bergerak dengan soalan. Okey, soalan STPM 2016 bahagian B, soalan 24. Okey, sebuah bank perdagangan diandaikan telah menerima sekeping cek bernilai RM1000 yang didepositkan dalam akaun semasa. Okey, RM1000 masuk dalam akaun semasa. Okey, sekiranya nisbah rizab berkanun 20%. Huraikan bagaimana proses penciptaan kredit berlaku. Maknanya dia mesti bagi duit. Kalau peganda tadi bagi berapa pelaburan. Kemudian dia mesti bagi MPC. Kalau proses penciptaan kredit dia mesti bagi dua benda ni. Satu cek yang bernilai RM1000 dan satu lagi dia mesti ada nisbah rizab. Kalau tak ada dua ni tak boleh buat proses penciptaan kredit. Okey, andaian tadi iaitu duit RM1000, nisbah rizab dia 20%.
Semua lebihan reserve tu dipinjamkan. Itu dalam andaian yang ketiga. Okey, yang keempat, tiada bocoran wang tunai daripada sistem bank. Semua urus niaga dibayar dengan cek, guna cek. Okey, yang keenam, andaian banyak bank. Untuk tajuk ni cikgu guna andaian banyak bank. Jadi ada 6. Jadi kalau untuk peperiksaan biasa paling sikit pun 4. 4 ni maksudnya layak dapat 2 markah. Ataupun mana-manalah pelajar boleh bagi 2. 2 selain yang dia diberi. Kalau dia dah bagi dah RM1000, dia bagi dah nisbah rizab, jadi pelajar bagi yang lain untuk layak dapat 2 markah. Kalau untuk andaian lah. Okey, kita mula. Okey, proses penciptaan kredit ni bermula apabila cikgu letak kat sini nama Ali. Ali ni dia buat masuk duit sebanyak RM1000. Dia buat masuk duit dalam mana? Dalam bank A. Okey, kemudian bank A ni dia simpan sebagai rizab 20%. Manakala lebihan rizab tu boleh dipinjamkan. Kita tengok pada kunci kira-kira. Makna duit 1000 tadi, kalau dalam kunci kira-kira dia ada 2 bahagian. Satu bahagian aset, satu bahagian liability. Kalau bahagian liability tu ingat D, deposit semasa. Kalau bahagian aset ni ingat reza dan ingat pin. Reza dengan pin, itu bahagian aset. Reza tu maksudnya reserve berkanun. Satu lagi pin tu ialah pinjaman. Okey, maksudnya duit buat masuk tadi 1000. Daripada 1000 tadi bank A dia kena simpan sebagai reserve. Banyak mana? 20%. Jadi 20% tu berapa? 200. Jadi 200 tu disimpan sebagai reserve. Jadi baki dia lagi berapa? Baki dia ialah 1000 kita tolak dengan 200 jadi 800. 800 tu ialah pinjaman. Pinjaman ni lah yang kita boleh buat proses penciptaan kredit yang seterusnya. Jadi cikgu tulis kat sini pinjaman ni duit 800 tadi akan dipinjam oleh Acong. Okey, Acong ni pula pinjam. Dia terima pinjaman 800 tu daripada bank A tadi, dia bawa keluar, dia bawa masuk dalam bank B. Sebab cikgu guna contoh sistem banyak bank. Jadi bank A, kemudian bank B, Acong bawa keluar masuk dalam bank B. Macam biasa proses dia, daripada 800 tu 20% kena simpan. Simpan banyak mana sebagai reserve? 160. Kemudian yang lebih dia 800 kita tolak dengan 160 iaitu 540. 540 ni lah yang boleh diberi pinjam. Beri pinjam oleh orang lain. Cikgu ambil contoh Arun kat sini. Yang pinjam pula dia akan masuk dalam bank C. Okay, cikgu tak tunjuklah sampai proses bank C, D, E dan F. Jadi kalau buat yang tu sampai satu malam pun tak habis. Jadi kita shortcut. Kita buat jalan pintas. Okay, kita sebut kat sini proses penciptaan kredit ni dia berterusan sehingga tidak ada lagi lebihan reserve yang boleh digunakan untuk mencipta kredit. Okey, rumusan penciptaan kredit ditunjukkan dalam jadual. Jadual macam ni. Jadi kita buat 4 kolom. Kita tulis bank A, bank B, bank C. Letak balik kolom yang pertama. Ingat tadi kan kalau deposit tu ialah liability. Kalau untuk yang aset pinjaman dengan reserve. Ingat reza, ingat pin tadi kan. Jadi kita letak kat sini 1000, yang tadi 800 pinjam, kemudian 200 simpan, kemudian kita transfer. Yang 200 ni transfer. Maksudnya tadi Acong buat keluar masuk dalam bank B. 800 tadi ni. Pinjaman ni dia buat keluar, dia simpan dalam bank B. Daripada bank B ni pula berapa pula yang simpan sebagai reserve? 160. Kemudian berapa yang boleh diberi pinjam? 640. Okey, proses ni kita buat sampai habis. Sampai kita dapat jumlah yang di bawah ni, 5000. 5000 ni dapat macam mana? Kita darab dengan peganda. Ambil yang awal, kita kali dengan peganda. Dapat 5000. Makna peganda kat sini ialah 5. 5 iaitu kali dengan 1000. Macam mana dapat peganda? 1 bahagi dengan nisbah reserve. 1 bahagi 20%, kita dapat 5. Makna 1000 kali dengan 5 dapat 5000. 800 kali 5 dapat 4000. Kalau 200 kali dengan 5 dapat 1000. Okey, cikgu tunjuk juga kat sini yang kata lain-lain tu. Kalau kita nak buat terus dapat jumlah, kita letak dot dot dot. Deposit semasa tu buat dot dot. Pinjaman pun kita buat dot dot. Reserve pun buat dot dot. Kita dapatlah 5000, 4000, 1000. Okey, tapi kalaulah soalan tu dia minta hitung 3 peringkat.
Kalau dia kata 3 peringkat. Kalau 3 peringkat, maksudnya pelajar-pelajar jumlah terus. Kalau deposit semasa, ambil jumlah 1000 campur 800, campur 640, jadi dapat RM2440. Tu kalau dia kata nak jumlah 3 peringkat. Okey, kalau dia nak pinjaman pula, jumlah 3 peringkat. Jumlahlah 800 campur 640 campur 512, jadi kita akan dapat 1952. Kalau result pun sama. Kalau kita nak 3 peringkat, kita jumlahkan. Kena faham lah, kena bezakan kendak soalan. Dia nak jumlah keseluruhan ataupun dia nak jumlah peringkat. Biasanya soalan dia akan sebut peringkat. Kalau 3 peringkat, campur terus. Dia nak apa? Kalau deposit, deposit. Kalau nak pinjaman, pinjaman. Kalau nak result, result. Okey, cikgu ulang balik apa yang cikgu dah terangkan tadi. Ada deposit semasa 1000, nisbah result. Okey, kalau nilai peganda wang, peganda wang, kalau peganda hak kita belajar tadi bab 3, peganda dia 1/1 tolak MPC. Itu dalam bab 3. Kalau yang ini, peganda wang 1 bahagi dengan nisbah result. Nisbah result dia bagi berapa tadi? 20%. Okey, kalau 20%, maksudnya 1 bahagi dengan 20%, jadi kita dapat 5. Inilah cikgu tunjuk balik apa yang cikgu sebutkan tadi. Okey, selepas teramat proses, tadi cikgu cerita macam mana dapat 5,000, 4,000, macam mana dapat 1,000. Ni cikgu tulis balik dalam slide untuk pelajar faham kali kedua. Jadi untunglah boleh faham 2 kali ni. Nanti kalau balik buat kat rumah, faham pula kali ketiga, kali keempat, kalau sampaikan kepada orang lain. Okey, kalau jumlah deposit semasa, kita ambil deposit semasa awal, kita kali berganda. Deposit semasa tadi 1,000 kali 5, kita dapat 5,000. Tu deposit semasa, jumlah deposit semasa. Okey, kalau dia nak jumlah tambahan deposit semasa, jumlah tambahan. Tambahan tu maksud dia lain. Tambahan tu maksudnya jumlah deposit semasa tolak dengan deposit semasa awal. Hak yang kita dapat berapa? 5,000 tolak 1,000, jadi kita dapat 4,000. Tu kita panggil tambahan deposit semasa. Okey, jumlah result pula, kita ambil result awal, kita kali dengan peganda, jadi dapat 1,000. Okey, jumlah tambahan pinjaman, bahagian pinjaman, ambil pinjaman awal, kita kali dengan peganda. Peganda tadi kita dapat 5 kan? Jadi 800 kali 5, kita dapat 4,000. Okey, kalau jumlah tambahan penawaran wang, tadi dia sebut tambahan deposit semasa. Perkara yang sama tambahan deposit semasa ataupun tambahan penawaran wang. Ataupun dia tak kata tambahan penawaran wang, dia kata stok wang telah bertambah. Banyak mana? Maknanya kita ambil yang deposit semasa hak mula-mula, deposit semasa yang kita dapat, kita tolaklah deposit semasa yang asal. Makna 5,000 tolak 1,000 dapat 4,000. Okey Jadi deposit semasa ni dia merupakan sebahagian daripada bekalan wang M1. Dalam ekonomi itu duit shilling, wang kertas dan deposit semasa. Tu M1. Jadi penciptaan deposit semasa oleh bank perdagangan bermakna, maknanya daripada 1,000 jadi 5,000 tu bermakna penciptaan wang telah berlaku. Okey, kita tengok soalan yang berkaitan dengan tajuk tadi, soalan STPM ulangan 2013. Okey, yang ni bukan soalan yang tadi minta maaf calon, minta maaf pelajar-pelajar. Okey, yang ni soalan STPM ulangan 2013. Soalan B, iaitu bahagian B, soalan 24. Okey, soalan yang berkaitan dengan tajuk yang seterusnya, iaitu had-had proses penciptaan kredit. Maknanya kita dah masuk tajuk yang ketiga iaitu had-had proses penciptaan kredit. Sebab kita dah belajar proses penciptaan kredit, kita nak tengok apakah perkara-perkara yang boleh menghalang kepada proses penciptaan kredit. Okey, yang kesan peganda wang terhadap tambahan bekalan wang akan terganggu. Inilah dia akan ganggu. Yang pertama, yang boleh menyebabkan duit tak dapat dicipta dengan banyak. Sebab tadi ikut contoh yang cikgu bagi, deposit semasa RM1,000 jadi RM5,000. Kalau kita gandakan dia kali peganda. Kalau peganda maksudnya kat situ dia bagi 20%. Jadi dia akan terhalang bila berlaku bocoran wang tunai.
Sebab andaian kita tu guna cek, dia tak boleh guna wang tunai. Okey, itu perkara yang pertama, bocoran wang tunai. Yang kedua, bank pusat menaikkan nisbah rizab. Dia kalau naik nisbah rizab ni maksudnya jumlah simpanan kecil lah. Jumlah yang boleh diberi pinjam tu akan jadi berkurang. Okey, C, suasana pelaburan yang tidak baik. Okey, yang keempat, jumlah wang dalam edaran dikurangkan. Untuk yang E, urus niaga tidak dijalankan dengan cek. Dia lebih kurang macam A tadilah, bocoran wang tunai. Sebab apa? Sebab tak digunakan cek. Tu urus niaga tidak dijalankan dengan cek. Okay, yang F, pelabur tidak mampu menyediakan cagaran. Okay, kita bergerak satu persatu. Okey, bocoran wang tunai. Macam mana bocoran wang tunai ni yang boleh menghalang proses penciptaan kredit? Maksudnya duit daripada 1,000 tu nak jadi 5,000, tak boleh jadi banyak. Kenapa? Okey, bocoran dia berlaku apabila peminjam dia tidak memasukkan semula wang yang dipinjam dalam akaun semasa. Maksudnya dia pinjam duit, dia tak mau masuk balik. Tu kita kata bocoran wang tunai. Okey, sebaliknya cek tersebut ditunaikan dan digunakan untuk berbelanja. Keadaan ini akan mengurangkan keupayaan bank mencipta wang. Maknanya pelajar-pelajar ingat kat sini cara nak hurai bocoran wang tunai ni ingat dua. Yang pertama, pelajar-pelajar ingat peminjam tu dia buat keluar duit dan dia tidak membawa masuk semula ke dalam akaun. Tu satu. Akaun semasa lah. Akaun semasa. Sebab andaian kita guna akaun semasa. Maksudnya dia buat keluar duit yang dia pinjam tu dia tak bawa masuk balik. Tu yang pertama lah huraian. Yang kedua dia sebut duit yang dia buat keluar tadi tu dia berbelanja. Bila dia berbelanja akan mengurangkan keupayaan bank mencipta kredit. Ingat huraian dia dua macam tu. Okey, bank menaikkan nisbah rizab. Nisbah rizab. Nisbah rizab yang tadi kita bagi contoh dia 20%. Kalau dia naik bagi tinggi lah 20%, maksudnya naik jadi 40% ataupun 60%. Jadi keupayaan mencipta kredit tu lagi sikit. Okey, apabila bank menaikkan nisbah rizab berkanun dan nisbah rizab minimum, lebihan rizab untuk dipinjamkan bank perdagangan akan berkurang. Keadaan ini dia boleh mempengaruhi deposit semasa yang hendak dicipta oleh bank perdagangan. Mana cikgu bagi contoh tadilah, kalau 20% kita naik bagi jadi 50%. Jadi maksudnya menaikkan nisbah rizab ni, bank perdagangan ni dia kena pergi simpan banyak dekat bank pusat. Bila simpan banyak, keupayaan dekat dia untuk bagi pinjam tu sikit lah. Sebab dia kena simpan sejumlah wang yang banyak di bank pusat. Tu kalau rizab berkanun kena simpan dekat bank pusat ataupun bank negara. Okay, yang ketiga, suasana pelaburan yang tidak baik. Macam mana? Tak baik ni ekonomi meleset. Jadi pelabur kuranglah berminat untuk melabur. Oleh itu pelabur kurang minat untuk meminjam wang daripada bank perdagangan. Tak apa sesuai lah. Kalau ekonomi meleset nak pergi pinjam nak buat pelaburan memang tak kena lah. Jadi perkara-perkara ni dia boleh menghalang lah untuk proses penciptaan kredit. Sebab proses penciptaan kredit ni dia berlaku apabila meminjam wang. Okey, satu lagi dia bergantung pada kadar faedah. Kadar faedah ni dinaikkan. Kalau kadar faedah ni tinggi, jadi pelabur nak meminjam, dia kena bayar tinggilah kadar faedah. Jadi benda tu kurang menarik bagi dia. Jadi dia tak akan buat pinjaman. Macam kita lah, kalau kadar faedah tinggi dekat bank, kita tak akan pergi buat pinjaman dekat bank tersebut. Kita akan cari bank lain yang menawarkan kadar faedah yang rendah. Tu. Jadi kalau suasana pelaburan tidak baik ni, ingat ada dua kepada pelabur. Satu, ekonomi meleset. Okay, satu lagi kepada kadar faedah. Okey, lebihan rizab bank perdagangan yang tidak dapat dipinjamkan akan mengurangkan jumlah deposit semasa yang dapat dicipta. Okey, jumlah wang dalam edaran dikurangkan. Macam mana? Tindakan bank pusat dia mengurangkan jumlah wang dalam edaran. Ini semasa inflasi. Inflasi ni itu kenaikan tingkat harga secara berterusan. Semasa inflasi dan semasa negara mengalami imbangan pembayaran defisit. Pembayaran defisit, cikgu dah ajar dah sebelum ni. Pembayaran defisit ni maksudnya kalau kita ambil contoh yang dagangan tu, kita kata import lebih pada ekspor lah, dia akan jadi defisit kat situ. Okey, jumlah wang tunai yang dimasukkan ke dalam akaun deposit semasa akan berkurangan. Ini menyebabkan proses pergandaan wang akan terganggu. Okay, itu yang keempat.
Okey, yang kelima, urus niaga tidak dijalankan dengan menggunakan cek. Maksudnya urus niaga yang dilakukan dibayar dengan cek. Tidak semua urus niaga yang dilakukan dibayar dengan cek. Oleh itu jumlah deposit semasa yang diterima oleh bank pedangan akan berkurangan. Seterusnya mengurangkan kebolehan bank pedangan mencipta wang. Boleh rujuk pada yang mula-mula cikgu sebut tadi. Dia tak guna cek, dia keluar guna wang tunai, lepas tu dia belanjakan. Okey, F, pelabur tidak mampu menyediakan cagaran. Kalau nak buat pinjaman ni, pelabur dia kena ada cagaran. Macam kita lah juga, kalau kita nak buat pinjaman yang jumlah yang besar, kita kena ada cagaran. Kalau kaki tangan awam, dia ada slip gaji. Kalau dia tak ada slip gaji, peniaga-peniaga, dia kena ada perkara-perkara ataupun aset-aset lain yang boleh dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman. Jadi kalau pelabur dia ingin minjam dan tidak menyediakan cagaran yang dikendaki oleh bank, maka bank tidak akan meluluskan permohonan pinjaman pelabur. Jadi pelabur yang menghadapi masalah mengadakan cagaran, akibatnya proses penggandaan wang tu akan terhalanglah. Maksudnya dia tak ada cagaran, jadi dia tak boleh buat pinjaman. Jadi kalau tak boleh buat pinjaman, tak berlakulah dekat situ proses penciptaan kredit. Maknanya duit 1,000 tak boleh pi reka-reka, pi buat bagi banyak lagi jadi 5,000. Sebab apa? Tak ada cagaran. Okey, kita tengok pada soalan. Okey, soalan peperiksaan yang berkaitan dengan proses penciptaan kredit. Okey, soalan STPM ulangan 2015, soalan C, bahagian C, soalan 28. Okey, dia bagi jadual, dia bagi siap-siap jadual ni. Okey, soalan dia, jika semua lebihan rizab dipinjamkan, berapakah nilai rizab berkanun? B, hitung jumlah pinjaman selepas 3 peringkat proses penciptaan kredit. Ni dia kata 3 peringkat. Tadi cikgu sebut 3 peringkat. Maknanya kita campur 3. C, selepas proses penciptaan kredit berlaku sepenuhnya, hitung pengganda wang. Pengganda wang cikgu bagi dah tadi formula dia. Kemudian C yang kedua, hitung jumlah rizab berkanun. Jumlah pinjaman, jumlah deposit semasa. Okey, kita bergerak satu persatu. Okey. Berapa nilai rizab berkanun? Dia bagilah jadual. Macam kita tadi, kita buat jadual, kita masuk deposit semasa, rizab berapa. Okey, dia bagi siap-siap kat sini. Deposit semasa dia bagi 50,000. Rizab dia bagi 10. Makna berapa? Berapa persen? Jadi formula dia nisbah rizab berkanun. Ambil rizab tunai 10,000. Kita bahagi dengan deposit semasa. Kali dengan 100. Sebab dia nak berapa nilai rizab. Nilai rizab ni nilai. Nilai tu dalam persen. Okey, 10 kita bahagi, kita dapatlah 20%. Dapat 2 markah. 2 markah ni formula 1 markah, jawapan 1 markah. Okey, itu yang pertama. Yang B pula, hitung jumlah pinjaman selepas 3 peringkat proses penciptaan kredit berlaku. Makna pelajar boleh rujuk macam mana kita nak tengok dekat jadual yang last tu, macam mana dapat jumlah deposit, jumlah pinjaman, jumlah rizab. Okey, ni jawapan dia. Peringkat dia 3 peringkat. Kita jumlah terus. 40,000, 32,000, 25,000 dan jawapan dia ialah 97,600 juta. Unit tu penting pelajar-pelajar. Kalau pelajar-pelajar tertinggal 1 unit, jadi jawapan dia ialah salah. Tak boleh tulis RM, maksud dia lain. Kalau RM juta, maksud dia lain. Okey, C1 hitung pengganda wang. Formula dia 1 bahagi nisbah. Makna 1 bahagi 20%. Makna 1 bahagi 0.2, jadi kita dapat 5. Dapatlah. Okey, last sekali C1. Tadi C1 ni C2. Selepas proses mintaan kredit, hitung jumlah rizab berkanun. Dia nak jumlah rizab berkanun. Jumlah rizab berkanun ni maksudnya yang akhir. Kita kena kali dengan pengganda. Jadi jumlah rizab berkanun dia, kita ambil yang awal lah semua. Pengganda kita tahu dah tadi. Sebab kita 1 kita bahagi dengan nisbah rizab. 1 bahagi dengan 0.2, kita dapat 5. Maknanya kita ambil yang awal, jumlah rizab berkanun. Kita letak perkataan jumlah rizab berkanun. Jadi kita ambil yang awal, 10,000 kali 5, dapat 50,000. Kalau jumlah pinjaman pula, kita ambil pinjaman 40,000 yang awal tu. Kita kali dengan 5, dapat 200,000 juta. Okey, kalau yang deposit semasa pula, 50,000 kali dengan 5 dapat 250,000 juta. Jadi dapatlah 3 markah kat situ.
Jadi senanglah kalau pelajar-pelajar faham dia punya konsep, cara perhitungan, formula. Jadi pelajar-pelajar boleh buat. Okey, soalan seterusnya, soalan STPM ulangan 2015, bahagian A, soalan 12. Keupayaan Bank Perdagangan mencipta kredit berkurang. Maksudnya dia cipta kredit berkurang. Maksudnya yang ni had proses penciptaan kredit yang mana? Bank Pusat turunkan nisbah rizab kanun. Peminjam mendeposit semula pinjaman di bank. Bank Perdagangan meningkat simpanan lebihan rizab. Jadi yang mana jawapan dia? Jawapan dia adalah Bank Perdagangan meningkatkan simpanan lebihan rizab. Berkurang. Okey, soalan seterusnya, soalan STPM 2017, bahagian A juga, soalan 13. Proses penciptaan kredit akan berkurang jika. Lebih kurang aja macam soalan tadi. Tapi ini soalan ni pendek sikit. Proses penciptaan kredit akan berkurang jika. Yang mana? Adakah kadar bank meningkat? Nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai menurun? Adakah semua urus niaga menggunakan cek? Bank melonggarkan syarat pinjaman. Jadi yang mana? Jawapan dia adalah kadar bank meningkat. Kalau kadar bank meningkat, maksudnya nisbah rizab berkanun ke, nisbah rizab bertunai ke, kadar bank meningkat. Jadi keupayaan dia untuk mencipta kredit tu akan berkurang. Itu jawapan dia yang tepat. Okey, sebagai rumusan dia, untuk tajuk proses perganda dengan proses penciptaan kredit, okey, pelajar boleh bezakan. Okey, bezakan maksud perganda tadi apa cikgu sebut? Iaitu perganda kita tengok perubahan dalam pendapatan negara akibat daripada komponen perbelanjaan agregat. Misalnya kita ambil contoh pelaburan. Itu maksud dia. Cara kita bagi maksud lah tapi buat ayat yang lengkap. Kalau proses penciptaan kredit pula kita ambil daripada deposit semasa yang dibawa masuk, kemudian akan dapat menjadi lebih banyak lagi. Berganda-ganda lah, ataupun penawaran wang akan bertambah, ataupun stok wang akan bertambah. Tapi dia tengok kat sini ialah penciptaan kredit ni deposit semasa. Kalau tadi pelaburan. Okey, kita beza kalau rumusan lah daripada dua tajuk ni. Kalau rumusan untuk yang perganda pula, formula dia 1 bahagi 1 tolak MPC. Kalau yang ni 1 bahagi dengan nisbah rizab penciptaan kredit. Boleh beza MPC, satu lagi nisbah rizab. Okey, kalau jadual dia ada 3 kolom. Pelajar ingat Y, C, S. Kalau cikgu kata ingat Y itu apa dia? C itu apa? S itu apa? Katalah Yusuf. Yusuf. C itu apa dia? Cinta. S tu apa dia? Sabri. Kan kita tulislah, tapi janganlah tulis ayat tu nanti di dalam peperiksaan. Kamu tulislah Y, C, S di kolom lah yang di atas, kemudian kamu letak RM. Ikut soalan. Kalau RM, RM. Kalau RM juta, RM juta. Kalau bahagian proses penciptaan kredit pula dia DPR. 3 kolom juga tapi DPR. DPR ni maksudnya kalau susah nak ingat, kamu ingatlah DIP, pilih, Reza. DIP tu apa dia? Deposit. P tu apa dia? PIN kan? PIN. PIN tu maksudnya pilih, pinjaman. Reza tu rizab. Maknanya dia ada 3. Tu cara nak beza YCS, DPR. Boleh beza Jadi kita tak tertukar lah tajuk perganda dengan penciptaan kredit. Ni sebagai rumusan lah. Okey, cikgu telah sampai kepada penghujungnya untuk tajuk ni. Sekarang kita masih dalam keadaan orang kata pray and stay at home, kat rumah. Kanak-kanak, orang tua tak boleh keluar sesuka hati kecuali yang ada urusan tertentu lah. Jadi cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak iaitu kepada MAIPS, Majlis Agama Islam Perlis, kepada JAIB, Jabatan Agama Islam Perlis, kepada Kerajaan Negeri, pada Jabatan Pelajaran Negeri Perlis. Dan perlu diingatkan di sini bahawa COVID-19 ni, kerana COVID, kita dapat bersiaran di sini. Ramai guru-guru, semua guru-guru sama ada di peringkat UPSR, tingkatan 3, tingkatan 5, tingkatan 6. Ada program mengaji, ada program tadarus, macam-macam lah program yang dianjurkan oleh online Perlis mengaji ni. Maknanya kerana COVID ni lah
semua kita dapat bersiaran, iaitu kalau di segi cikgu sendiri iaitu melalui tuition online perlis mengaji, iaitu yang telah diadakan daripada fasa 1 hingga fasa kelima. Jadi moga tuition ini bermanfaat untuk pelajar-pelajar cikgu dan juga kepada sesiapa sahaja yang ada berkaitan dengan ilmu ekonomi. InsyaAllah kalau kita panjang umur, kita boleh jumpa lagi. Sebelum cikgu tutup majlis ilmu ini, eloklah kiranya kita membaca tasbih kifarah dan juga wal'as, iaitu subhanakallah wa bismillahirrahmanirrahim, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim, wal'as. Innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar, iaitu ayat Al-As 1 hingga 3. Amin ya rabbal alamin. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.